Okey, kita kembali bersama NS Now dan topik perbincangan sangat menarik. Okey, nak tanya, Fizi single lagi kan? Single lagi, Tak kahwin yes. ni kan? Belum lagi. So bujang. Bujang lagi. Awak bujang, saya pun bujang. Okey. Tapi pernah tak masa kita bujang ni kan, terfikir untuk mengambil anak angkat? Lagi Fizi rasa time bujang ni belum bersedia lagi untuk ada komitmen anak dan sebagainya. Betul. Oh, okey. Macam dia pula. Actually macam dia bukanlah cakap tak suka tau. Macam Belum bersedia. kurang menggemari. Oh, kurang menggemari. Maksudnya bila ada keluarga baru nak fikir Yes, lah. betul. Tapi mungkin lain orang kata pendapatnya. Mungkin Yes, ada yang ambil anak angkat sebab nak sunyi kan, nak ada teman. Ada juga orang ambil anak angkat sebab dia suka budak-budak. Sebenarnya jarang ya kalau kita lihat orang bujang mengambil anak angkat dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang jarang kita lihat. Tapi pada hari ini kita nak berbincangkan satu topik yang amat menarik sekali, iaitu orang bujang mengambil anak angkat. Dan pada hari ini juga kita bawakan salah seorang daripada ibu Insan ataupun terpilih. bapa yang mereka yang mengambil anak angkat itu di studio NX pada hari ini, dan kami ingin memperkenalkan Muhammad Sabri Mustafa ataupun Awang, merupakan bapa pelihara kepada seorang anak angkat. Ya. Baik, terima kasih ke NX Now pada hari ini. Cik Sabri lah kan kita panggil? Kita panggil Cik Sabri ya. Okey, Cik Sabri mungkin boleh ceritakan sedikit kan macam mana agaknya terdetik ataupun dari mana datangnya hasrat untuk mengambil anak angkat tu? Saya ni sebenarnya saya memang suka budak lah. Macam dia cakap tadi, dia tak menggemari kan. Saya memang memang suka dengan budak-budak, yang memang sayang ke budak-budak lah. So bila masa saya kerja dulu, ada satu klik ni, dia punya kakak ada anak angkat 2 orang. Okey. So saya macam, kau ada juga tak? Aku nak seorang lah, macam tu lah. So selepas tu dia call, ada. Dia cakap, kau nak tak ada orang nak minta tolong jagakan dia punya anak lah. So daripada situ saya ambil anak angkat lah. Okey, dari segi pembahagian masa, let's say macam Encik Sabri sendiri bekerja, dan sewaktu bekerja bagaimana anak tu dijaga semua? Dihantar ke rumah? Ya, saya ada upah pengasuh lah untuk jaga dia waktu kerja. Bila malam tu balik kerja tu ambil daripada pengasuh lah. Macam tu. Okay, jadi dari segi macam kehidupan sebelum ada anak angkat dan juga kehidupan selepas anak angkat, saya difahamkan dah 6 tahun kan? Ya. Jadi mungkin boleh ceritakan perbezaan suasana ataupun adakah Encik Sabri temui ketenangan ataupun mungkin boleh kongsikan dengan penonton NX. Memang berbeza, sangat beza. Sebab kalau macam kita single, kita ada social life. Kita ada boleh jumpa kawan-kawan, boleh tengok wayang dekat luar lama-lama, boleh lepak lama-lama. Tapi bila ada anak, kita komitmen kita sepenuhnya dekat anak. Okey. Especially kalau seperti yang gambar ni adalah merupakan ya betul dia. anak angkat kepada Encik Sabri. Ya, betul. Okey. Apa nama dia? Muhammad Zarif Akif. Nama tu dia berikan sendiri ataupun ibu Saya bapa berikan yang sendiri. Okey. Sewaktu dia ambil tu umur dia berapa? 4 hari. 4 hari. Sejurus selepas lahir, dia warded untuk 4 hari sebab dia ada jaundice, demam kuning. Dan selepas tu saya terus bawa balik lah. Okey, bagi keluarga Encik Sabri sendiri, bagaimana penerimaan mereka? Encik Sabri belum berkahwin lagi tetapi mempunyai hasrat untuk mengambil anak angkat. Bagaimana penerimaan dari segi keluarga semua? Mula-mula tu saya punya mak saya dia macam tak bagilah sebab dia tahu saya kerja dulu banyak outstation. Sebulan 3 hari saja dekat office. So yang lain tu semua dekat outstation. Tapi bila saya dah ambil tu, dia bantulah. Dia memang tak kisahlah, dia tak ada masalah lah dengan Okey, dari lagi segi sayang kan dia. Dari segi bayi ni pula ataupun dari segi anak angkat kepada Encik Sabri, bagaimana mungkin dapat ceritakan sikit dia membesar tanpa seorang ibu, hanya dengan bapa saja. Bagaimana dia punya dari segi keadaan dia? Dia ada stage dia besar kan, daripada bayi, kanak-kanak, dia jadi sekarang dah 6 tahun. So masa baby tu yang penting sekali dia punya penyusuan lah. Because orang cakap susu ibu lagi bagus daripada susu apa yang ada dekat pasaran ni. So saya ada carikan dia ibu susuan lah. Untuk dia punya sistem badan, kuatkan sistem badan. And then after that, yang lain tu
should be no problem, tak ada isu sajalah. Isu dia bila masa kecil saja. Sebab stage kecil tu memang kritikal sikit lah untuk jaga dia. Okay, bila dah ambil anak angkat kan, adakah prioriti tu menjadi anak tu menjadi prioriti bukan lagi diri sendiri kan? Ya, mungkin betul. Boleh. Memang priority memang 100% dekat anak lah. Because waktu dia kecil tu dah tak ada keluar dengan kawan-kawan, dah tak ada tengok wayang. Social life memang kita tukar 100%. Memang fokus dekat dia sajalah untuk dia bantu dia punya pembesaran lah. Okey, sebenarnya trend mengambil anak angkat juga popular di dalam kalangan selebriti tempatan dan juga luar negara. Sebelum untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita lihat dulu selebriti mana yang mengambil dan juga menjaga anak angkat ketika mereka masih bujang. Kita saksikan di kisah ini. Selebriti antarabangsa yang banyak mengambil anak angkat, Angelina Jolie. Beliau mengambil sebanyak 3 orang anak angkat yang berasal dari negara yang berlainan. Angelina Jolie mula mengambil seorang bayi lelaki berketurunan Cambodia sebagai anak angkat ketika bujang pada tahun 2002. Kemudian beliau mengambil lagi 2 orang anak angkat, Pak dari Vietnam pada tahun 2005 dan Zahara dari Ethiopia pada tahun 2007. Beliau mempunyai 3 orang anak kandung, Shiloh, Knox dan Vivian, hasil perkongsian hidup bersama bekas suaminya Brad Pitt. Itu contoh selebriti yang mengambil anak angkat. Bagi orang yang berkahwin, sudah tentu tidak masalah dalam memohon menjaga anak angkat. Yang bujang pula, bagaimana? Sebenarnya ramai juga yang mengambil anak angkat ketika bujang. Antara selebriti tempatan yang mengambil anak angkat ketika bujang termasuklah pelakon fashion Rizalman. Rizalman mengambil 2 orang anak angkat, Umar dan Ali. Bagi Rizalman, kedua-dua anaknya seumpama kurniaan Allah, terutamanya Umar, kerana tarikh lahir Umar sama dengan tarikh pemergian ibunya. Rizalman amat bergantung harap pada Umar dan Umar juga adalah penyelamat kepada Rizalman apabila dia terpaksa berdepan dengan asakan bertubi-tubi daripada adik-beradik yang bertanyakan bila dia mau berkahwin. Bagi Rizalman, kelahiran Umar telah merencanakan hidupnya. Beliau yang merasakan kesepian selepas pemergian arwah ibu, kemudiannya bertemu dengan Umar, segalanya berubah. Biarpun berdepan cabaran besar dalam menjaga, mendidik dan membesarkan anak-anak, Rizalman berkata ianya sebahagian jihadnya kepada Allah. Beliau juga menasihati orang awam yang mahu atau berminat untuk mengambil anak angkat. Sebelum mengambil anak angkat, rujuklah terlebih dahulu hukum hakamnya. Niat yang mahu mengambil anak angkat juga perlu berlandaskan jalan yang betul. Dan jagalah anak ini seikhlasnya hingga hujung nyawa kita. Penyanyi terkenal, Stacey, mengaku bahawa beliau menjadi lebih matang selepas mengambil anak angkat Bella. Stacey mengakui dirinya terlalu menyayangi anaknya dan menganggap Bella ibarat nyawanya sendiri. Dia juga tidak mahu Bella digelar anak angkat oleh orang ramai. Bella diambil ketika berumur 2 tahun. Cahaya mata yang dibesarkan oleh Stacey itu kini sudah pandai mewarna dan meniru gaya mami menyanyi dan menari. Sifat keibuan dan kelembutan yang dimiliki memudahkan dirinya untuk membesarkan Bella yang cukup senang dijaga dan tidak banyak meragam. Menceritakan pengalaman sepanjang membesarkan Bella, Stacey tidak pernah terlintas satu beban dalam kehidupannya. Bella bukan sahaja mendengar kata, senang dijaga, malah dia juga penyeri kepada Stacey. Dan apabila beliau sibuk dengan jadual kerja, ahli keluarga Stacey akan mengambil alih tugas untuk menjaga Bella. Kasih sayang Stacey terhadap Bella seumpama Bella ini anak kandungnya sendiri. Aktris terkenal Umi Aida mengambil Muhammad Daniel Firdaus sebagai anak angkat pada usia 20 dan Muhammad Zuhimi pada usia 21 tahun. Beliau mengaku bahawa bukan senang untuk mengambil anak angkat. Tanggungjawab terhadap mereka adalah besar. Beliau tidak pernah merasa apa yang beliau beri kepada anak angkatnya adalah cukup untuk mereka. Beliau juga memberitahu bahawa menjaga anak sendiri dengan anak angkat sangat berlainan. Amanah yang kita ambil bagi menjaga anak angkat lebih berat. Tambah-tambah lagi kalau mereka adalah anak yatim. Beliau menasihati orang ramai supaya fikir betul-betul sebelum mengambil anak angkat. Anak-anak angkat Umi Aida kini telah meningkat remaja dan perhubungan antara mereka tidak setakat ibu dan anak, malah lebih kepada sahabat baik. Beliau mengatakan bahawa cara ini lebih senang untuk berinteraksi antara satu sama lain.
Itu dia tadi Fizi, sedikit paparan mengenai isu anak angkat ni. Dan kita sebenarnya nak mengalu-alukan kehadiran seorang lagi tetamu kita iaitu Encik Arfan Sulaiman, pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selamat datang Encik Arfan. Terima kasih kerana jemputan. Jadi kita terus pada Encik Arfan dah soalan pertama. Okey, Encik Arfan, mengikut perangkaan pihak Encik Arfan sendiri dah, statistik permohonan anak pelihara ni, terutamanya daripada golongan bujang kan, adakah tinggi atau adakah ianya menjadi trend untuk golongan bujang memohon untuk mendapatkan anak angkat? Okey, terima kasih. Sebenarnya kita sebelum saya nak terangkan statistik itu, saya nak terangkan sedikit perbezaan lah antara anak angkat dengan anak pelihara. Oh, okay. Dia ada perbezaan. Sebenarnya kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat menguruskan anak pelihara. Untuk mengangkat mana-mana anak diuruskan oleh Jabatan Pendaftaran. So maknanya bila kita menawarkan anak pelihara kepada pasangan ataupun individu, dia menjaga kanak-kanak tersebut dan selepas tempoh yang ditentukan, dia boleh memohon kepada Jabatan Pendaftaran untuk mengangkat anak tersebut. Apa beza term mengangkat dan juga memelihara? Mengangkat, dokumentasinya itu menjadi hak milik yang penjaga ibu bapa itu. Maknanya dia nanti apabila dia dah membuat permohonan untuk pengangkatan seseorang kanak-kanak tersebut, Jabatan Pendaftaran akan keluarkan sijil pengangkatan. So maknanya dia kanak-kanak itu adalah menjadi sah dijaga oleh sepasangan ataupun individu tersebut. Kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi anak pelihara untuk jagaan kanak-kanak yang kita golongkan yang tidak bernasib baik ini. Selepas itu bolehlah pemohon itu membuat permohonan anak angkat. Maksudnya bila dia nak memohon untuk menjadikan anak pelihara itu sebagai anak angkat, ada certain umur ke? Ada, dia punya kriteria. Tadi soalan tadi nak rujuk balik ke soalan tadi. Orang bujang memohon anak untuk dijadikan anak angkat atau anak pelihara. Ikut statistik yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan, yang memohon kepada kita untuk mengambil anak pelihara dan selepasnya dia jadikan sebagai anak angkat tak banyak, tetapi trend itu menaiklah dari setahun ke setahun. Sekarang ni dalam statistik kita ada 42 pemohon yang menunggu untuk ditawarkan anak sebagai anak pelihara sebelum dia mengangkat anak tersebut. Maknanya mereka boleh memilih sendiri ataupun bayi ataupun kanak-kanak mana yang ingin diangkat ataupun ia ditetapkan sendiri oleh JKM? Kita akan di dalam borang permohonan tersebut kita letakkan kriteria kanak-kanak yang macam mana yang diidamkan. Jadi berdasarkan kepada kriteria yang dinyatakan oleh pemohon tersebut, kita akan buat matching lah kepada mana-mana kanak-kanak yang kita rasa bersesuaian dan dengan pemohon, dan pemohon tu kita tengok, kita akan selepas dia buat permohonan, pegawai kita akan buat siasatan, buat interview, dapatkan gambaran rumah dia macam mana, kesesuaian rumah sebelum kita bagi tawaran anak tersebut, supaya kita tak nak anak yang kita tempatkan kepada pasangan ataupun individu yang memohon tersebut akhirnya dia abandon, akhirnya terabai kerana kemampuan dan keupayaan pemohon tersebut tidak mampu untuk menjaga anak yang kita tawarkan. Elemen itu juga kita ambil kira. Dan balik kepada soalan tadi, ada syarat atau tidak, umur atau tidak tu, kita di jabatan kita tetapkan perbezaan umur antara pemohon dengan anak yang nak diambil itu mestilah melebihi 21 tahun. So maknanya dia tidaklah contohnya kanak-kanak tu umur 12 tahun, kanak-kanak tu umur 12 tahun yang nak memohon dia mungkin 20 tahun. Dia ada gap yang tidak inilah tidak seimbang. Okey, untuk Cik Sabri, sebab tu mendapatkan anak angkat ni, permohonan tu dibuat untuk mengambil anak angkat ataupun anak pelihara ke bagaimana? Anak angkat. Anak angkat. Sebab saya tak melalui JKM, saya memang directly dengan family lah. So untuk pengangkatan dia ada certain documentation. Selepas 2 tahun baru kita memohon dengan Jabatan Pendaftaran. So akan ada sesi interview. Bila lulus baru kita dapat dia punya sijil pengangkatan lah. Okay, dari segi pihak JKM, kita nak tanya Encik Arfan sekali lagi. In terms of pemohon, katakanlah Fizi adalah seorang yang dah berkahwin, yang ada isteri, dan saya bujang. Ada tak different in terms of syarat-syarat bagi orang bujang dan syarat-syarat untuk orang yang berkahwin bila nak memohon anak? Kita melihat kepada kemampuan dan keupayaan pemohon tersebut. Satunya memang kita akan lebih prefer kepada yang telah berkahwin dan tidak mempunyai anak dalam tempoh perkahwinan yang panjang lah. Kita nak beri peluang kepada pasangan tersebut untuk mempunyai anak. Tetapi
kita tidak menafikan juga hasrat, keinginan yang tidak berkahwin itu untuk memiliki ataupun menjaga anak sebagai anak angkat. Jadi kita melihat kepada pertimbangan, keupayaan dan kemampuan. Kalau yang memohon itu yang dah berkahwin ni tidak berkemampuan dari segi ekonominya, dari segi tempat kediamannya, mungkin dia duduk rumah yang tidak selesa, yang tidak kondusif untuk pembesaran anak-anak, mungkin kita tidak akan pertimbangkan untuk dia. Mungkin yang tidak berkahwin ini lebih berkemampuan in term of ekonominya, in term of tempat untuk perkembangan anak-anak lebih selesa, lebih sesuai, lebih kondusif. Mungkin itu yang kita beri pertimbangan. Sebab itu pegawai kita akan turun buat siasatan, melihat keadaan rumah, keadaan persekitaran, pekerjaan pemohon dan hubungan antara pemohon dengan ahli keluarga yang lain. Sebab kita mengambil elemen-elemen ini adalah untuk tujuan apabila pasangan ataupun bujang ini mengambil anak, adakah adik-adik atau abang-abang dia boleh menerima kehadiran orang baru ini? Itu juga kita melihat. Jadi kita membuat siasatan dan interview kepada semua ini untuk melihat kesediaan penerimaan persekitaran itu untuk pembesaran anak-anak ini. Cik Affan, mungkin Cik Affan pernah mendengar kes sebegini, iaitu kes di mana jika ada ibu bapa yang mengambil anak angkat ni, ini mungkin kes dalam 50 ke 60 tahun dulu, mereka menukarkan bin ataupun benti. Jadi bagaimana dari segi undang-undang ataupun bagaimana dari segi mereka itu, tindakan mereka itu, adakah benar ataupun tidak? Tindakan untuk menukarkan menukar bin dan juga benti. Mungkin ada yang melakukan sedemikian, tetapi perkara ini dia melihat kepada akta pengangkatan ataupun akta pendaftaran pengangkatan dan garis peraturan-peraturan di bawah jawatan pendaftaran. Sebab yang nak menukar bin ataupun nak letak bin ataupun nak letak nama itu adalah di bawah bidang kuasa jawatan pendaftaran. Sebab itu bila Cik maklumkan tadi, dia buat permohonan, dengan permohonan itu dia boleh nyatakan dia nak tukar bin ke nama ke apa semua, dan jawatan pendaftaran yang akan membuat pertimbangan untuk pertukaran tersebut. Tetapi jabatan pendaftaran pun ada pertimbangan dia lah, kenapa tak boleh, kenapa boleh, itulah. Okey, untuk Encik Sabri, dari segi bila Encik Sabri mengambil anak angkat seawal umur 4 hari tak silap, jadi bagaimana penerimaan keluarga yang asal tu? Adakah waktu sekarang bila dia sudah besar dia nak memohon semula untuk menjadikan anak mereka dan sebagainya, atau bagaimana? Keluarga bayi tersebut dia kita dah tak ada hubungan dengan dia lah. Tapi certain time bila saya ada planning untuk dia lah. Bila dia besar, macam mana nak contact dia, family dia balik, dia mesti tahu dia punya biological parents dia. So maybe selepas 18 dia umur dia 18 tahun, then kita akan bagi tahu dia lah. Okey. Nak kaitkan dengan soalan daripada Sabri itu untuk Encik Arfan. Katakanlah anak di bawah JKM tadi kan, bila dah diserahkan, keluarga asal nak balik. So macam mana prosedur tu? Adakah macam mana, saya pun tak tahu juga kan. Okey, kalau keluarga asal menuntut, dia boleh menuntut. Sebagai biological parents, dia boleh menuntut. Tetapi dia boleh tuntut melalui proses perundangan lah. Sebab bila kita dah buat permohonan, pasangan ni ataupun individu ni dah buat permohonan pengangkatan, dokumen itu telah pun dikeluarkan sebagai anak angkat pada sipolan-sipolan, dan yang nak menuntut itu hendaklah melalui proses perundangan. Maknanya dia kena pergi melalui mahkamah untuk buat tuntutan semula dan terpulang kepada mahkamah untuk membuat keputusan lah dalam konteks itu. Baik, untuk Encik Sabri, mungkin bila sudah mengambil anak angkat ni di waktu masih lagi bujang, mungkin ada cabaran-cabaran yang tersendiri ataupun persepsi masyarakat bila raya kan. Kalau dari segi persepsi tak adalah banyak. Biasanya dia orang nak tanya bila nak kahwin saja. Itu je lah. Macam mak saya pun biasalah, bila nak kahwin itu. Yang lain tak ada. Yang lain bagi saya orang keliling saya semua memahami. Even dia orang layan macam anak dia orang sendiri. Dari segi saya punya adik-beradik ataupun saya punya kawan lah. Okey, soalan terakhir untuk Encik Arfan, saya nak kaitkan. Katakanlah pernah tak menerima sebarang aduan mengenai kes-kes kelalaian yang berlaku kepada yang mengambil angkat tadi, dan yang kedua,
bila dia dah ambil anak angkat ni, ada tak sebarang tindakan susulan pemantauan yang pihak JKM buat macam nak cek pada anak tu okey ke tak? Bagi soalan kedua-dua soalan tu proses kita selepas mana-mana pasangan ataupun individu mengambil anak angkat ataupun anak di bawah jagaan kita untuk dijadikan anak pelihara dan seterusnya anak angkat, kita akan buat pemantauan dalam tempoh 2 tahun. Tempoh 2 tahun itu makna dia pegawai kita akan pergi melawat, pegawai kita akan panggil untuk interview, tengok keadaan perkembangan kanak-kanak tersebut. Sama juga dengan untuk proses pengangkatan tadi, tempoh 2 tahun. Dan tempoh 2 tahun itu adalah proses di mana proses membiasakan diri dengan kanak-kanak tersebut, proses di mana kanak-kanak itu kita tengok serasi atau tidak dengan pasangan yang mengambil itu. Dalam tempoh 2 tahun itu kita akan buat monitoring dan pegawai kita akan turun melawat, tengok perkembangan kanak-kanak tersebut. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan terima kes aduan. Dalam proses tempoh 2 tahun itu, bila kita turun melawat, melihat keadaan kanak-kanak tersebut, kalau kita dapati ada kes-kes pengabaian, kecuaian, so maknanya kita akan melihat tindakan selanjutnya lah. Tetapi dalam rekod kita yang bagusnya, yang bujang ni mengambil anak angkat, tak adalah pula isu pengabaian dan penderaan tersebut. Kita tak nafikan ada kes, sebab you tanya tadi spesifik yang bujang kan, saya jawab yang bujang ni tak adalah, tapi kes yang lain tu ada. So kita akan ambil tindakan. Selalunya kita tidak ambil balik kanak-kanak tersebut terlebih dahulu. Kita cuma bagi perkhidmatan lain seperti kita bagi kaunseling, kita bagi khidmat sokongan kepada pasangan tersebut supaya mereka lebih ada coping skill untuk menjaga anak-anak ini. Okey, baik. Banyak juga input yang kita dapat pada hari ini mengenai orang yang mengambil anak angkat, tak kisah bujang ataupun keluarga dan sebagainya. Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Sabri, iaitu merupakan bapa pelihara, kerana sudi bersama kami di NS Now pada ini, dan juga pengarah bahagian kanak-kanak JKM Encik Arfan Sulaiman, kerana sudi bersama kami di NS Now pada ini. Dan untuk anda semua, segala input-input yang boleh dapat ni boleh kita sama-sama kongsikan.